Saya tahulah awak tu orang kaya. Doraemon, tengoklah ni Doraemon. Alan abad ke-20. Saya rasa macam seronoklah sebab kita bekerja macam kita ni pelakon. Tapi orang tak tahu, orang tak nampak. Saya dapat realisasikan yang saya dah lama teringin nak buat, iaitu cosplay. Janaldi ni merupakan taruhan pertama lah orang katakan. Tapi tak sangka boleh sampai level sebegini sekali lah. Bila kita expand dunia tu, kita kena ada banyak idea untuk kenalkan lagi banyak apa yang buat orang lagi suka nak tengok. Di Malaysia, animasi mula diperkenalkan susulan penubuhan unit filem Malaya pada 1946. Namun semarak anime Jepun menghiasi memori dunia kanak-kanak di negara ini hanya sejak 3 dekad lalu. Dragon Ball, Naruto, Sailor Moon, Shin-chan dan Doraemon menemani zaman membesar generasi kelahiran era 80-an dan 90-an. Ruhayah Ibrahim antara individu yang sudah lama menabur bakti dalam hiburan anime di negara ini. Siri anime Doraemon versi bahasa Melayu mula ditayangkan di Malaysia pada tahun 1992 hingga 2019. Kemasukan siri anime yang membanjiri dunia televisyen di Malaysia, terutama TV3 pada ketika itu, bagai hujan emas buat pengalih suara seperti Ruhayah. Alamak, semua dah ada misal lah, macam mana ni? Masa tu kita rasa macam bersyukurlah sebab maksudnya kita ni dah bidang kita pengalih suara. Bila masuk anime-anime kan dulu kita cerita Jepun, lepas tu Brazil, lepas tu cerita Korea lah apa semua. Jadi bila masuk anime tu saya rasa macam satu untuk dubber, sebagai seorang dubber macam satu kata orang rezeki lah untuk kita orang, macam lombong emas lah untuk kita orang mengurit dapat seketul emas ke apa kan. Ternyata keakraban Doraemon dan Nobita bukan sekadar di alam animasi tetapi terzahir di dunia nyata. Sudah berkecimpung dalam bidang alih suara sejak 1974. Azizah Jais masih lagi aktif secara sambilan membawa suara watak Nobita. Luar biasa bagi wanita berusia 75 tahun ini yang mampu mengekalkan suara kanak-kanak lelaki sehingga ke hari ini. Kami memang akrab lah sebenarnya. Kak Azhar dengan ayah ni memang daripada dulu pun memang ayah sebelum Kak Azhar, daripada awal Kak Azhar lagi daripada awal lah dubbing kan. Kak ayah pun macam tu. Kadang kita cuma bagi pendapat macam bertanya macam apa yang kurang, apa yang ini. Itu sebenarnya kita boleh sesama kerjasama. Itu boleh jadi seorang yang baik sehingga hari ini. Ada yang tak irihi juga, ada yang tak boleh kan. Tapi Kak Azhar dengan ayah dah memang dah sehingga hari inilah. Daripada muda sehingga dah masing-masing jadi nenek. Itulah dia. Alhamdulillah lah. Dan kita boleh ubah dunia dalam... Walau suara emas ini sudah menghiasi memori zaman kanak-kanak sejak puluhan tahun lalu, bakti mereka baru sahaja didendang melalui siaran media sosial yang tular. Doraemon, tunggulah saya. Janganlah lari. Saya nak tanya ni kenapa dengan muka saya ni Doraemon. Hei Doraemon, awak pun sama jugalah. Hei Doraemon, kenapa dengan muka saya? Apa awak nampak dengan muka saya ni? Doraemon, tunggulah saya. Tunggulah. Awak cakaplah. Rasa macam bersyukur pada Tuhan apa yang diberi pada kita kan. Sehingga daripada dulu sampailah sekarang kan. Jadi Kak rasa seronok jugalah. Tak sangkalah pula kita ni diminati. Dah bila dia nak tahu siapa dia apa semua, maknanya rasa bangga juga cakap dengan Raya lah, dengan Doraemon. Kata tak sangka kita ni ada juga diminati. Benda dah lama kan. Kita dah bertahun kan kita dengan suara tu. Memanglah kita rasa sayang sebenarnya. Saya kadang-kadang saya tak sedar juga dalam selama-lama ni bila bercakap tu tak tahu kita ni bercakap terdengar suara Nobita tu keluar kan dalam hidupan saya. Kadang-kadang itulah dia. Suara yang ada. Nobita, saya ada mainan baru. Saya tahulah awak tu orang kaya. Doraemon, tengoklah ni Doraemon. Tak apa, jangan risau. Saya dah Alan abad ke-20. Tengok. Saya pun ada jugalah. Tunjukkan kat Sonia tu. Hebatnya. Lagi mahal pada barang awak baru tunjuk kat saya tadi. Tengoklah. Padan muka dia kan? Ya.
Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Mahligai ini menjadi saksi jatuh bangun Ruhaiyah dalam membina kerjayanya. Telah mengabdikan diri dalam dunia alih suara sejak tahun 1993, wanita berusia 57 tahun ini mengimbau kesukarannya ketika di awal pembabitan dalam bidang ini. Dulu kita orang dubbing kan satu grup. Ini masa mula-mula mungkin orang lama bercampur dengan orang baru. Jadi untuk menyiapkan satu cerita, dulu kalau satu cerita tu 1 jam, satu episod, dia mengambil masa kadang berhari-hari. Cuba bayangkan ni, kita dibayar sikit tapi mengambil masa contohlah 3 hari untuk menyiapkan satu episod. Sudah sebati dengan jiwanya, seni alih suara bagai darah mengalir dalam badan Ruhaiyah. Walaupun tidak dikenali oleh setiap kanak-kanak yang menonton animasi Doraemon, namun dia tetap merasa puas apabila hasil karyanya diminati dan ditonton jutaan manusia sepanjang 17 tahun disiarkan. Yang buat saya rasa macam seronok di dalam bidang ni mungkin persahabatan, sebab lagipun kerja kita orang ni adalah satu kerja seni yang orang lain tak nampak, maksudnya kerja di sebalik tabir kan. Jadi saya rasa macam seronoklah sebab kita bekerja macam kita ni pelakon tapi orang tak tahu, orang tak nampak. Jadi keseronokan saya di situlah. Syukur juga saya dapat bahagikan ramai rupanya orang-orang di penonton-penonton di Malaysia ni. Saya rasa bahagia sangat. Saya akan tukar dunia ni jadi dunia tanpa tikus. Mesin pengubah dunia. Hari Minggu di pusat membeli belah di Lembah Kelang jarang sekali sunyi dari kemeriahan penggemar anime. Animasi merujuk kepada seni mencipta gerakan berturut imej statik, manakala anime adalah gaya penataan watak-watak animasi atau kostumnya. Meminjam budaya cosplay dari warga negara Matahari Terbit, kebiasaannya peminat anime hadir sebagai watak dari siri kegemaran mereka. Sebagai ibu, kita stres kan kat rumah. So bila saya actively cosplay, ini membantu saya untuk dah tak moody, dah tak stres. Bila dapat join kawan-kawan, adalah satu masa, satu me time tu untuk jadi all out, jadi diri sendiri all out. Saya hari ini datang sini cosplay dengan have fun je dengan kawan-kawan saya. Saya rasa gembira sebab setiap kali saya dapat bawa watak ni, lepas tu bagi orang gembira nampak karakter ni, saya rasa puas hati. Saya suka dress up sebab saya dapat bawa watak ni in real life supaya orang dapat tengoklah macam mana rupa dia sebenarnya. Sarah Kristina Lutfan atau lebih mesra dikenali sebagai Sarah Nai mula menjinakkan diri dalam hobi cosplay sejak 6 bulan yang lalu. Inilah rutin hujung minggu Sarah dan rakan baiknya untuk lari sebentar dari kesibukan sebagai seorang pelajar di sebuah universiti tempatan. Bila saya datang event macam ni, bila ada orang semua komuniti yang sama ni, saya rasa sangat gembira sebab saya dapat cakap pasal hobi saya, minat saya dengan orang yang faham, tanpa perlu explain panjang-panjang. Saya boleh macam kongsi je. Macam dia orang boleh kongsi, you nak cosplay apa nanti, nak cosplay sama-sama tak. Jadi saya rasa seronok sangat benda ni. Otaku bermaksud mempunyai obses terhadap hiburan anime dan manga. Acara Jom Otaku Matsuri yang bermaksud Festival Otaku memberi ruang bagi komuniti otaku menzahirkan minat mereka kepada dunia fantasi manga tanpa sebarang stigma, terutamanya buat si pemakai hijab. Di sini, mereka masih bebas memperaga kostum watak siri anime menggunakan kreativiti penggayaan hijab sebagai rambut alternatif. Pertandingan hijab cosplayer seperti ini menjadikan mereka lebih selesa dan berani tampil di khalayak ramai dengan gaya kesukaan. Cosplay ni sebenarnya adalah kostum roleplay di mana diorang akan pakai kostum favourite karakter diorang. Tapi kalau macam kat Malaysia ni, di mana yang macam Muslim especially yang berhijab lah, diorang nak cosplay karakter seksi tu kadang-kadang diorang takut, susah. Tapi
disebabkan dampak koza-koza yang alter baju apa semua, so tak ada masalah. Pertandingan hijab cosplay yang ada di event ni, dia lebih kepada pemakai hijab lah. Saya juga nak bantu hijab koza ni keluar sebab kita dari orang kita nak build confidence diorang lah. Tak semestinya dalam hijab koza, dalam mana-mana bidang pun confidence tu penting lah untuk diorang keluarkan dulu baru diorang boleh kenal dunia.